Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah الذي وفقنا لعبادته وجعل هذا اليوم فرحا لعباده المتقين الذين فازوا بصيام رمضان وقيامه. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat, sidang hari raya sekalian, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah kurnianya kita telah dipanjangkan umur sehingga sampai memasuki Ramadan. Selepas daripada sebulan kita berpuasa, dengan jayanya kita ucap tahniah. Sebulan berpuasa dengan begitu lemah, masih lagi mendapat tahniah. Tetapi kalau sebulan Ramadan datang, pergi berlalunya Ramadan, keadaan manusia masih lagi tidak berubah, maka orang ini berhak mendapat takziah daripada umat Islam dan daripada lain-lain makhluk Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, selamat hari raya Aidil Fitr diucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, karena kita baru saja melalui tarbiyah, melalui asuhan didikan Ramadan yang merupakan batu ujian Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya. Di dalam ayat yang disebut dalam ayat As-Siyam, la'allakum tattaqun, dengan tujuan supaya kamu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala tidak syariatkan puasa untuk menyeksa hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan puasa untuk mengazab hamba-hambanya, tidak. Tetapi puasa ini disyariatkan semata-mata untuk menguji keimanan. Siapakah yang layak mencapai tahap at-taqwa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita cuba lihat apakah ciri-ciri golongan yang berjaya dalam ujian tarbiyah Ramadan. Mereka ialah orang-orang yang terus menyuburkan ibadah kepada Allah selepas Ramadan. Kalau kita hanya mengenali Allah di bulan Ramadan, itu pun lebih baik daripada orang yang tak kenal. Tetapi manusia yang terbaik iaitulah manusia yang meneruskan agenda ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selepas daripada Ramadan. Di antara ciri-ciri golongan yang ditolak amalannya, amalan puasanya, ialah orang yang gagal membuang sifat-sifat mazmumah dalam dirinya. Sama ada sifat takbur, sama ada sifat sombong, sifat khianat, suka makan harta yang haram. Dalam ayat puasa yang telah kita jelaskan beberapa kali di dalam siri-siri khutbah Ramadan, bahawa Allah SWT kaitkan dalam ayat Ramadan, dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dalam surah Al-Baqarah ayat 183, diakhiri dengan ayat, di akhir selepas pada ayat Ramadan itu Allah Ta'ala larang la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta dengan cara yang batil. Ini satu tertib yang cukup indah dalam Al-Quran Al-Karim. Allah mengajar kita supaya berpuasa daripada benda yang halal, tapi Allah Ta'ala memperingatkan kita supaya meninggalkan perkara-perkara yang haram, karena itulah maksud, itulah objektif, itulah matlamat disyariatkan puasa. Kalau puasa hanya berlapar, tidak ada beza di antara kita dengan orang yang berpuasa di hospital yang dipaksa oleh doktor. Tidak ada beza di antara kita dengan orang yang berpuasa dalam penjara yang dalam protes pada satu masalah, ataupun agama-agama lain yang berpuasa. Tetapi yang membezakan di antara kita dengan orang-orang lain, iaitulah sumuun nafsi, meningkat naiknya diri manusia apabila mereka berpuasa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang hari raya sekalian, dalam kesempatan yang ada ini,
Tuan-tuan baru saja keluar daripada madrasah Ramadan, baru saja keluar daripada kem latihan Ramadan yang mengajak supaya kita tunduk pada Allah SWT, dan kita telah berjaya menghadapinya. Kita telah berjaya berdiri pada waktu malamnya, walaupun ada sebahagian kita yang gagal menghabiskan tarawihnya kerana beberapa desakan, beberapa halangan, beberapa godaan nafsu yang masih lagi tidak dapat kita halangi, masih lagi kita tidak dapat hadapi. Tetapi alhamdulillah mereka telah berjaya melepasi ujian yang besar ini. Maka karena itulah bila kita berhari raya, hari raya makna hari gembira. Idul Fitr maknanya kamu telah kembali kepada fitrah. Apabila kamu selesai melaksanakan tugas, melaksanakan puasa, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allah letak 3 perkara dalam ayat puasa ini. Walitukmilul iddah. Yang pertama adalah kamu sempurnakan bilangan puasa, sama ada 29 ataupun 30 hari. Dalam bulan Islam, bulan Qamari ini, sama ada 29 ataupun 30 hari. Dia tidak ada 31 hari. Kemudian apabila kamu selesai berpuasa 29 atau 30 hari, kita pada tahun ini alhamdulillah kita puasa 30 hari cukup. Walitukabbirullah. Yang kedua hendaklah kamu sambut, kamu nyatakan kegembiraan kamu itu dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah kita bertakbir daripada semalam sampai hari ini. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini adalah merupakan syiar orang muslim, syiar orang mukmin. Apabila tamatnya agenda yang besar, ibadat-ibadat yang besar, mereka diminta supaya bertakbir. Tetapi malangnya, di zaman kita hari ini takbir telah ditukar daripada takbir kepada bedil, daripada takbir kepada bunyi-bunyi mercun dengan harga yang begitu mahal, yang kita sanggup menghabiskan duit semata-mata untuk nak tengok bunga api naik ke langit, yang kita dengar dengan telinga kita yang menyakitkan jiran tetangga, tetapi tidak memberi apa-apa kebaikan kepada kita sama sekali. Duit yang kita beli berpuluh-puluh ringgit, beratus ringgit setengah orang beli. Apa salahnya kita ambil duit ini, kita derma, kita sedekah kepada orang fakir miskin, lebih baik daripada kita derma kepada toke-toke yang menyeluduk masuk benda-benda yang tidak berfaedah ke dalam negara kita ini. Muslimin dan muslimat, dalam khutbah yang ringkas ini suka saya sentuh beberapa isu yang besar yang terjadi dalam negara kita, yang kita sayangi, yang kita harapkan negara ini menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam Ramadan yang lepas, suatu persidangan meja bulat yang dihadiri oleh pakar-pakar ahli-ahli fikir daripada Kuala Lumpur dan dari tempat bersidang di negeri kita ini untuk membincang suatu tajuk yang besar, iaitulah tajuk yang membimbangkan kita hari ini. Tajuk tentang anak-anak yang dicampak rata pindah. Ada bayi yang ditinggal di masjid, ada bayi yang letak dalam tong sampah, ada yang dalam rumah tandas, dan mana-mana tempat yang tidak menjadi rahsia lagi kepada kita hari ini. Jenayah buang bayi tidak dilakukan oleh orang-orang yang waras pikirannya, tetapi hasil daripada berlakunya perzinaan yang banyak dalam masyarakat. Bila berlaku perzinaan, maka berlakulah buang bayi. Kerana orang yang berkahwin, dia tidak akan buang bayinya begitu saja, kecuali orang gila. Kalau dia tak nak anak dia pun, kerana kefakiran, kerana kemiskinan, dia akan beri kepada orang. Dia akan serah kepada jabatan kebajikan masyarakat, kepada orang-orang yang sanggup memelihara anaknya. Tetapi orang yang biadab, yang tidak ada akhlak ini, iaitulah manusia yang telah melakukan jenayah yang besar. Kerana itulah kalau kita lihat dalam perangkaan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara, mencatatkan bilangan angka yang begitu dahsyat untuk disebut. Daripada tahun 2000 hingga 2008 saja, iaitulah sebanyak 257,000 bilangan anak-anak yang didaftarkan tanpa bapa. Tuan-tuan kena ingat, mengikut fakta yang diberitahu kepada saya, pada tahun 2004 hingga 2006, orang yang didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara yang tidak ada ayah, kosong ruang nama bapa. Maknanya kalau 2004 bermula, tahun depan kita akan jumpa dengan anak-anak di sekolah yang namanya Muhammad bin tidak ada. Bin tak ada. Maka ini satu keaifan yang besar bagi negara, keaifan yang besar bagi umat Islam. Apabila budak ini telah didedahkan pada masyarakat umum bahawa kamu Muhammad bin tidak ada bin. Dalam Islam pun ada kaedah dia. Sama ada kita binkan kepada mak dia
ataupun bin kepada Abdullah. Abdullah mana? Tak tahu Abdullah mana. Hamba Allah yang tak berjuru, yang duk buat benda-benda yang maksiat begitu ni. Tetapi yang malangnya, kalau kita lihat daripada angka yang besar gini, puratanya anak-anak zina yang dilahirkan di negara kita satu Malaysia ini sebanyak 2,500 orang sebulan. Daripada itu 83.3, yakni 84 orang atau 83 orang sehari, dalam masa 17 minit 17 saat lahirnya seorang bayi yang tidak ada bapa yang rasmi. Dalam perangkat ini menceritakan kepada kita 35% daripada bilangan yang besar itu, iaitulah sebanyak 74,723 daripada anak-anak Melayu yang didaftarkan sebagai anak-anak orang Islam. Muslimin dan muslimat, angka yang begitu besar yang telah kita dengar. 18 minit lahir seorang cucu yang tidak ada bapa. Apakah tuan-tuan rasa bergembira seperti ini? Maka karena itulah saya memperingatkan pada hari raya. Hari raya ini hari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hari kita biar anak-anak kita membuat maksiat. Bukan hari kita beri benar anak-anak kita pergi ke sana ke sini kerana kononnya hari raya, hari kelepasan. Lepas memang lepas daripada berpuasa, tapi bukan lepas bebas hidup seperti haiwan yang tidak ada kawalan dalam hidup mereka. Karena itulah, dalam perangkaan yang telah dibuat oleh Badan Kebajikan yang menguruskan hal anak-anak perempuan seperti ini mengatakan, biasanya apabila berlaku hari-hari yang bersejarah seperti Valentine Day dan sebagainya, bila berlaku kes ini 2 bulan selepas pada itu akan ramai yang datang ke rumah-rumah kebajikan mengadu bahawa mereka telah mengandung dan sebagainya. Ini kita bimbang. Hari raya Aidilfitri nanti disambut raya haji, datuknya telah mendapat cucu wal-iyazubillah yang tidak tahu di mana bapa. Maka tuan-tuan, dalam wacana meja bulat yang telah kami hadiri itu memutuskan bahawa punca berlakunya pembuangan bani ini hasil daripada zina. Berlakunya perzinaan ini hasil daripada anak-anak yang telah dibiar oleh mak bapak mereka. Ini motif besar. Kalau kita nak menyalahkan kerana itu, kerana ini, memang banyak lagi fakta yang lain. Tetapi yang saya nak tekan di sini, faktor yang besar. Selepas daripada didikan agama yang tidak diberi kepada anak-anak, iaitulah ibu dan bapa yang tidak bertanggungjawab terhadap anak-anak mereka. Mereka hanya pandai buat anak, tetapi mereka tidak reti untuk mendidik anak-anak mereka bagaimana menjaga maruah, bagaimana menjaga diri. Inilah punca yang besar. Karena itulah kata Nabi SAW, la tazalu ummati bi khair ma lam yafshu fihim waladuz zina. Nabi mengatakan umat aku ini dalam keadaan baik bila selama tidak tersebarnya, tidak banyaknya berlaku anak-anak zina dalam masyarakat. Fa iza fasha fihim waladuz zina au syaka an ya'ummahumullahu biiqab. Apabila berlaku ramainya anak-anak zina dilahirkan, 17 minit, 18 minit seorang anak zina dilahirkan, ini angka yang cukup mencemaskan satu Malaysia kalau kita nak sebut dalam fakta yang begitu yang telah diberikan itu. Bila berlakunya anak zina, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan bala bencana ke atas negara, ke atas umat yang berlaku sedemikian itu. Karena itulah kita lihat hari ini berbagai-bagai perkara, walaupun pihak yang bertanggungjawab menyalahkan itu dan ini, tetapi hasil daripadanya berlakunya kenaikan harga barang, berlakunya air tidak ada, walaupun hujannya banyak, hujan mencurah-curah turun, tapi air di rumah kita tidak ada. Hujan tidak menjadi rahmat kepada kita. Mari banyak benda-benda yang berlaku, hasil mahsul negara melalui minyak dan sebagainya, tetapi negara menjadi miskin hasil daripada apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa terhadap milik negara. Ini semua berpunca daripada maksiat yang telah dilakukan oleh manusia dalam masyarakat. Kata Nabi SAW, apabila berlakunya masyarakat, Allah Subhanahu wa taala akan lantik orang-orang yang memimpin pada umat itu, iaitulah dari kalangan orang-orang yang tidak baik dari kalangan mereka, wal iyazubillah. Muslimin dan muslimat, itu di antara perkara yang besar yang perlu tuan-tuan ambil kira. Kalau kita tengok anak kita sudah lain macam, anak kita sudah nampak agak nak kahwin dah. Kata Nabi SAW, iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fankihu. Apabila datang ke rumah kamu orang yang minta anak kamu nampak mereka sudah ada adab, sudah ada akhlak yang baik, fazawwiju, kawinkan mereka. Apabila kamu tak lakukan, illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun arid.
Kalau kamu tak buat, orang nak anak kita, kita tahan, muduk ngaji lagi. Banyak alasan sangat bui. Akan berlakulah huru-hara yang besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut begini, para sahabat bertanya Rasulullah sebagaimana yang soalan yang ada dalam kepala tuan-tuan dan puan-puan hari ini. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa in kana fi, ya Rasulullah, kita kahwinkan dia walaupun mereka itu ada kana fi, ada padanya sesuatu. Tuhfatul Ahwazi mengatakan ai syai'un min qillatil mal au adamil kafa'ah. Kita tengok orang ni miskin, tak kaya, yang datang minta anak kita ni tak kaya, atau adamil kafa'ah, tak cukup, anak kita keluar universiti hebat, yang mintanya taraf rendah pangkatnya. Kita jangan duk tengok. Bila sahabat tanya sedemikian, wa in kana fi, kalau orang yang minta anak aku ni kurang sikit darajatnya, tak berapa banyak hartanya, macam mana Rasulullah? Apa Nabi kita jawab? Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Nabi ulang 3 kali, kalau datang orang ke rumah kamu minta anak kamu yang kamu nampak dia baik, perangai akhlaknya, kawinkan dia. Kalau tidak, berlakulah huru-hara. Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang 3 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah cerita kepada kita. Dalam pengalaman saya menghadapi masalah anak-anak remaja yang ada pada hari ini, berapa ramai yang saya terima, sama ada SMS atau melalui email, mengadu kami nak kahwin Ustaz, kerana kami takut terjebak dengan gejala zina dan buang anak. Tapi mak bapak kami pula larang, kerana kami masih di universiti, kami masih belajar. Bagaimana nak buat? Dia minta pandangan saya, boleh tak boleh kami nak pergi kahwin Alik Siam. Subhanallah, saya walaupun tak mau layan budak-budak, tapi bila isu realiti, kita terpaksa berdepan, tuan-tuan muslimin dan muslimat, berdepan dengan anak-anak kita hari ini yang mereka telah didedahkan kepada mereka tentang kehidupan sedemikian yang menyebabkan mereka tahu semua apa yang ada di hadapan mereka. Karena itulah saya rayu kepada muslimin dan muslimat, kalau nampak anak kita sudah ada tanda-tanda sedemikian, hari raya pagi pun gendol dengan laki-laki, petang pun ambil, kamu pegang dia, panggil mak bapak mari sini, kita kahwin je lah, senang. Tak ada duit, kahwin gantung, apa susah? Lepas gantung ikut dia lah bini dia. Dia nak gantung ke, dia nak tarik tali, wallahu alam, cepat-cepatlah buat kenduri. Itu sajalah penyelesaian yang ada, daripada kita menerima aib, menerima malu anak kita membawa balik cucu yang tidak ada bapa, didaftar pula pendaftaran kosongkan nama bapaknya, lagi aib. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, inilah perkara yang besar. Satu kajian yang dibuat oleh pensyarah UKM kepada 600 responden, 600 orang yang berumur di antara 15 hingga 20 tahun, mendapati mereka mengatakan punca berlakunya perzinaan anak-anak ini berpunca daripada melihat alat bahan lucah yang ada hari ini. Hari ini bahan lucah cukup besar, sama ada melalui dalam TV, cerita-cerita TV pun banyak, sama ada melalui internet lagi dahsyat, dalam sat khabar pun teruk. Kita bawa balik sat khabar nak baca berita, sampai sampai rumah anak kita baca yang tengah tu, pak baca depan, anak dia baca tengah, cerita-cerita yang begitu karut, macam-macam cerita dalam tu. Maka tuan-tuan kena ingat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba 'ala ibni adam hazzuhu minaz zina adraka zalika la mahalah. Nabi mengatakan Allah Taala tulis bagi anak Adam ini bahagiannya daripada zina, yang mereka akan dapat, tak boleh lari lagi. Fazinal ainun nazar, zina mata dengan pandangan, tengok cerita, tengok TV, tengok sat khabar, tengok majalah, itu zina. Tengok orang yang realiti depan kita, bulan Ramadan pun tak selamat, pergi bazar pun sama juga. Wazinal lisan mantiq, zina lidah dengan bercakap, sama ada bercakap dengan lucah, bercakap dengan orang perempuan yang ajnabi, yang tidak halal dengan kita. Wan nafsu tamanna wa tashtahi, nafsunya menunggu-nunggu peluang, sama ada berlaku ataupun tidak zina yang hakiki yang telah disebut itu. Kata itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sempena dengan hari raya ini cukup cantik untuk tuan-tuan kita hayati. Nabi mengatakan iyyakum waddukhul 'alan nisa. Nabi mengatakan aku beri peringatan kepada kamu, jangan masuk ke rumah orang perempuan yang tidak ada suami, yang tidak ada mahram, jangan pergi ke rumah mereka. Faqala rajulun minal ansar, bangun seorang laki-laki dari kalangan Ansar mengatakan, ya Rasulullah, afara'aital hamu, bagaimana keadaannya kalau isteri ini duduk di rumah adik suaminya, datang adik-beradik suami, ipar-ipar mari bergaul campur bebas dalam itu. Kata Nabi, alhamu al-maut, ipar duai kamu ini adalah maut, kematian. Kerana kalau orang lain masuk dalam rumah, penjaga maksiat boleh pergi, dia siapa tu? Boleh tanya. Tapi kalau ipar dia mari, siapa tu? Jadi ipar saya, abang ipar saya, jadi bebas.
Maka itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidak bersunyian dua orang laki-laki dengan perempuan dalam mana-mana tempat, yang ketiganya adalah syaitan. Karena itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, pada hari yang mulia ini saya sangat-sangat mengharapkan supaya tuan-tuan menjaga peraturan ini, supaya kita tidak lari daripada kedudukan yang besar. Hari ini satu fenomena yang besar yang berlaku dalam masyarakat, yang menyedihkan kita apabila kita berjalan di kampung-kampung. Kalau dulu orang di bandar-bandar hebat dengan pakaiannya, dengan pakaian tiru mak salehnya, tiru negronya, tiru apa. Hari ini sudah diimport balik ke kampung. Yang duduk Kuala Lumpur bawa balik, yang tak balik hantar balik melalui TV, melalui rancangan-rancangan sudah dibawa balik. Iaitulah tentang pakaian anak-anak kita. Sama ada kita Tok Haji, Tok Lebah pakai serban bapaknya, turun anak dia daripada kereta di pasar malam ke di pasar pagi ke, tengok-tengok yang belakang ustaz, belakang haji ni, Tuan Haji, siapa ni? Ini anak perempuan saya. Kita tengok tukar dengan anak Cina. Subhanallahil azim. Tuan-tuan tak rasa malu ke yang ada kepiah atas kepala ni? Mak yang ada telekong atas kepala. Kalau mak dia sepo Cina juga tak apa, sedang molek baru. Ini ayahnya baik, duduk di masjid hari-hari salat, tapi tengok anak, pakaian mereka bukan pakaian orang Islam. Memang tak lulus syariat punya. Kalau masuk pos pakum tak lepas. Pos pakum syariat memang tak lepas. Pakaian anak-anak kita hari ini, pakaian isteri-isteri kita hari ini memang tak lulus syariat, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfan min ahli nar lam aramhuma. Dua golongan ahli neraka yang aku tak tengok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar. Ada satu kaum yang zalim, yang dok pukul orang dengan tongkatnya. Sama ada tongkat dengan tangan dia, atau pukul orang dengan cara zalim dengan tangannya, sain tak tahu kalau. Wa nisaun kasiyatun ariyat. Perempuan-perempuan yang berpakaian seperti telanjang. Nabi mengatakan orang pakaian, perempuan yang berpakaian seperti tapi macam telanjang, ini adalah merupakan calon neraka. Wal iyazubillah. Hari ini anak-anak kita, dia bukan tutup aurat, tuan-tuan, dia bungkus aurat. Tutup aurat tidak. Tutup aurat ni maksudnya pakai baju yang lega, yang luas. Itu mana tutup aurat. Tapi anak-anak kita ni pakai baju t-shirt ketat. Ketat, tukar saiz dengan adik, pakai stocking tangan. Ni ustaz, saya dah tutup aurat. Kata mu bukan tutup aurat, ini kamu bungkus aurat. Tutup aurat maksudnya pakai yang luas, yang lega. Tuan-tuan kena ingat, neraka Allah SWT ni bukan main-main. Bukan satu benda yang kecil, bukan satu benda yang boleh buat gurauan, tidak. Tapi satu benda yang besar yang perlu kita takut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah golongan neraka yang belum aku lihat, iaitulah tentang pakaian anak-anak kita. Maka saya berseru tuan-tuan muslimin dan muslimat, ubahlah fashion kita. Jangan duk ikut sangat era Yahudi, jangan duk ikut sangat puak-puak Nasara yang nak merusakkan, nak menelanjangkan anak orang Islam. Orang Yahudi, orang Nasara, orang Barat memang pelik, memang ajaib, tuan-tuan. Ajaib ke tak ajaib? Orang laki-laki tutup, bukan sekat tutup lagi, kacing endal lagi, tutup sini sampai tali lagi kat sini. Yang perempuan disuruh telanjang. Ini terbalik. Orang Islam, laki-laki, aurat laki-laki di antara pusat dengan lutut je. Kalau laki-laki ni pakai pusat dengan lutut keluar, tak apa, tak haram. Tapi yang perempuan tadi terbalik. Yang perempuan terbuka, yang laki-laki tak terbuka. Cukuplah kita ditipu oleh orang putih, oleh orang Barat. Tuan-tuan lihat hari ini, orang-orang Islam yang duduk di Barat, sama ada di Itali atau di Perancis, yang nak mempertahankan hijab mereka, telah dihalau keluar daripada negara Perancis. Kita yang duduk dalam negara Malaysia, yang satu Malaysia tak ada undang-undang menghalang kita untuk pakai tutup aurat. Tiba-tiba kita tak tutup. Kita ikut syaitan, kita ikut fashion-fashion yang mari daripada orang putih dan sebagainya. Maka ini satu perkara yang cukup besar. Yang terakhir yang saya nak sebut pada pagi yang mulia ini, iaitulah fitnah akhir zaman. Bala akhir zaman ini, iaitulah bala SMS dengan Facebook. Bala Facebook ni pun satu bala besar. Hari ini kalau kita lihat, semua orang tua, orang muda galak belaka. Orang Kelantan kata galak, orang luar kata apa? Semangat belaka lah, nak adakan Facebook, supaya kita ustaz pun terpaksa menubah Facebook untuk nak lawan orang ni, nak dakwah dia orang ni. Tuan-tuan kena ingat, Facebook ni satu agenda yang dibuat oleh orang Yahudi nak menelanjangkan kita. Hari ni galak sangat puak-puak kita ni. Bila pergi mana-mana, pergi pantai ke, pergi mana ke, tunjuk, ini isteri saya tengah duduk mandi, tunjuk isteri tu. Apa punya perangai macam ni punya manusia. Isteri pula tunjuk, ini abang saya duduk dekat suami. Dekat dalam rumah sudah lapar, duduk dekat dalam internet ni. Ini manusia sudah hilang malu, sudah hilang akhlaknya. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Umat aku ini dalam keadaan baik,
kecuali orang-orang yang telah mengizharkan, yang telah menzahirkan perbuatan maksiat mereka. Ini tunjuk dengan orang. Duduk dengan perempuan tu masuk dalam Facebook. Duduk dengan orang ni masuk. Isteri tak tutup aurat masuk dalam Facebook. Cerita sana sini. Duduk mengorak dalam Facebook ni halal. Seolah-olah macam halal. Mengorak kat rumah, itulah di antara tuan-tuan yang berlaku hari ini. Banyak berlaku kes perceraian. Banyak berlaku kes dia mahkamah dan juga dalam apa ni, soal-soal daripada orang-orang muslim hari ini, iaitulah punca perceraian berlaku apabila isteri bercakap dengan orang lain, suami cakap lain. Balik rumah, bini mengadap laptop dia, suami mengadap laptop dia. Yang ni suka dengan orang lain, bini suka dengan orang lain. Seolah-olah bini dengan suami tunggu kayu dalam rumah. Duduk mengorak dengan orang lain, subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Semua umat aku dalam keadaan baik, kecuali orang-orang yang mengiklankan maksiatnya. Tuan-tuan buat tak malu dengan Tuhan. Tak malu pula dengan manusia. Masuk dalam Facebook lagi. Jadi balik hati-hati hari ini tuan-tuan. Kata Nabi SAW, wa innal mujaharah, wa inna minal mujaharah an ya'mala ar-rajulu bil laili amalan summa yusbiha wa qad satarhu Allahu alaihi. Seorang laki-laki, seorang ni perempuan ni buat amalan yang tak baik, yang orang tak tahu pun, tiba-tiba dia telah dedahkan benda tu. Orang tak tahu, dia pergi ke China, pergi ke Thailand, tiba-tiba tunjuk dalam Facebook, aku ni duduk dengan Siam lah, duduk dengan orang ni. Ini manusia yang tidak beradab dengan Allah, lebih lagi beradab dengan manusia. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya memberi peringatan pada hari yang mulia ini, supaya fitnah akhir zaman ini cubalah bendung. Tuan-tuan balik tengok dalam Facebook tuan-tuan, kalau ada gambar-gambar yang tak tutup aurat, hapuskan. Kalau ada orang perempuan-perempuan nak kawan dengan kita yang tak sepatutnya, hapuskan. Kalau ada orang laki-laki nak masuk nak kacau kita, hapuskan. Jangan duduk main. Galak sangat dengan Facebook ni buat apa? Tunjuk habis dalam rumah dia. Beli ke rumah baru, beli ke sadin pun tunjuk dalam tu. Apa sangat nak hidup kita ni? Malaikat tulis semua, kamu tak payah tunjuk dalam Facebook. Setiap benda yang kita lakukan di dunia ni telah dicatat oleh malaikat, telah dirakam oleh malaikat. Kamu tunggu je mati, tak payah duduk tayang-tayang dalam Facebook. Jadi taubatlah tuan-tuan muslimin dan muslimat pada hari yang mulia ini daripada maksiat dan kemungkaran yang besar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa ati'uhu wa'lamu anna Allah yuhibbul muttaqin. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali kamu telah menjadi manusia yang yakin bahawa kamu telah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat sidang raya sekalian, beberapa tazkirah yang telah saya sebut tadi mudah-mudahan keluar daripada hati saya sampai ke hati tuan-tuan. Yang pertama sekali tentang pergaulan anak-anak. Yang kedua tentang aurat kita yang tidak terjaga, yang tidak lulus syariat. Yang ketiga tentang Facebook yang mengancam kedudukan umat Islam hari ini. Yang seterusnya ada satu soalan yang timbul pada hari ini, terutama sekali orang-orang yang masuk dalam internet, iaitulah apabila kita berhari raya pada hari Jumaat. Hari ini hari Jumaat, apakah nanti kita kena semayang Jumaat? Kerana ada orang duk baca dalam internet, ada pandangan yang mengatakan orang yang semayang raya tak payah semayang Jumaat. Jadi saya jawab di sini tuan-tuan muslimin dan muslimat, jawabnya dalam masalah ini berlaku tiga pandangan alim ulama. Pandangan dalam mazhab Syafi'i dan tiga mazhab lain, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, yang mengatakan fardu Jumaat itu tidak gugur bagi orang-orang yang duduk di dekat dengan masjid. Macam kita ini duduk di bandar, di masjid mana-mana ada masjid, di masjid sini ada, di masjid tuan-tuan dekat rumah pun ada masjid, tepi rumah kita ada masjid, maka orang ini tidak gugur fardu Jumaatnya, maka dia mesti balik semula
tengah hari nanti untuk menunaikan sembahyang Jumaat. Pandangan yang kedua daripada Imam Ahmad bin Hanbal tentang tiga pandangan tiga mazhab tadi, apa sebabnya Jumaat tidak gugur? Kerana asal keperduan Jumaat itu berlaku terhadap orang-orang yang mukim, orang-orang yang duduk di bandar di tempat ini. Kemudian pandangan yang kedua, pandangan Imam Ahmad yang mengatakan bagi orang yang sudah melaksanakan sembahyang Jumaat, maka sunat untuk dia sembahyang Jumaat. Melaksanakan sembahyang hari raya, sunat bagi dia sembahyang Jumaat, tidak wajib. Kecuali imam mesti mendirikan Jumaat di masjidnya. Dan nanti imam tak sembahyang Jumaat juga jadi masalah. Maka pandangan Imam Ahmad ini kerana saat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sembahyang hari raya kebetulan hari Jumaat. Setelah Nabi kita selesai sembahyang hari raya, maka Nabi mengatakan diberi kelonggaran kepada orang yang sembahyang raya ini tak payah sembahyang Jumaat. Hadis ini telah ditafsir oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala telah menafsirkan sewaktu berkhutbah Jumaat di Madinah. Utsman mengatakan orang-orang yang duduk di bandar ini mesti balik sembahyang Jumaat. Orang-orang yang duduk di kampung jauh di pendalaman, orang-orang asli yang duduk di pos-pos tu, bila dia setelah sembahyang raya, dia balik ke kampung dia yang tak ada masjid, tak payah dia keluar lagi. Kali yang kedua cukup dengan dia sembahyang zuhur berjamaah di kampungnya. Jadi pandangan ini saya kira pandangan yang sangat jelas. Jadi saya memberi nasihat pandangan saya dalam masalah ini, maka kita milih pandangan jumhur ulama yang mengatakan orang yang sembahyang hari raya hari ini, maka dia kena balik semula untuk melaksanakan sembahyang Jumaat pada tengah hari nanti insya-Allah taala. Jadi kekeliruan yang ada ini bukan keliru sebenarnya. Zaman internet ini zaman terbuka langitnya. Pasal itulah bila kita mengajar fiqh zaman moden hari ini, tak cukup kita belajar fiqh Syafi'i saja. Kerana orang baca sana, baca mazhab Maliki, baca mazhab Hanafi, baca mazhab Hambali. Jadi tiba-tiba kita kata ini yang betul, seolah-olah yang lain itu tak ada hujah. Ada hujah mereka, tapi penjelasan itu perlu. Jadi penjelasan di sini, orang yang duduk di pendalaman yang tidak ada masjid, yang kampungnya jauh, maka bila dia sembahyang Jumaat, dia boleh gugur Jumaatnya, dia sembahyang zuhur di kampungnya. Tapi bagi orang bandar macam tuan-tuan ini, pandangan jumhur ulama, ke majoriti ulama mengatakan kamu kena balik semula sembahyang Jumaat pada tengah hari nanti insya-Allah taala. Maka itulah satu penjelasan yang ringkas kepada tuan-tuan sekalian. Sidang Jumaat sekalian, sidang hari raya sekalian. Alhamdulillah kita telah selesai daripada melaksanakan tugas Ramadan. Hari ini kita telah berhari raya. Hari raya disambut dengan bermacam-macam. Ada yang patuh syariah dan ada yang tidak patuh syariah. Di antara yang tak patuh syariahnya, apabila kita buat majlis-majlis yang tidak terkawal. Majlis-majlis hanya dengan bunga api, dengan benda, itu tidak ada dalam syariat. Tapi walau macam mana pun kita boleh bersukaria pada hari raya ini di dalam hudud, di dalam had yang dibenarkan oleh syarak. Di antara perkara yang penting sangat, terutama sekali hari ini zaman orang kerja jauh-jauh, orang di kampung duduk di bandar, orang di bandar mari ke kampung, maka ambillah peluang yang besar ini untuk ziarah silaturahim. Hubungi balik keluarga-keluarga kita yang lama tak jumpa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa-siapa yang nak Allah Taala luaskan rezekinya. Rezeki kita nak suruh luas. Bukan kerja banyak sangat. Kerja tu kena kerja dan nak suruh panjang umurnya. Falyasil rahimahu, adalah dia hubung silaturahim. Maka kita cubalah pada hari yang mulia ini, jangan hanya kita pergi rumah kawan-kawan je. Bila ada hari rumah terbuka ya kita pergi. Rumah tak terbuka tak pergi. Semua rumah buka tuan-tuan, kalau tuan dia buka pintu. Apa yang susah sangat? Ini masalah orang kampung, orang zaman moden hari ni, zaman ikut orang putih ni. Tanya ustaz, bila rumah terbuka? Kata awak mari saya buka pintu, terbukalah rumah saya. Tunggu apa rumah terbuka? Pergi je, assalamualaikum. Jangan pergi tengah malam sangat, sudahlah orang tidur. Jenang ni tanya masalah yang tidak ada masalah. Nak pergi rumah kan, tunggu rumah terbuka. Bila pergi tuan dia buka, bukalah pintu. Itu je kaedah dianya. Jangan ikut orang putih sangat kita ni, ikut kampung kita, padan dah ni cara kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sidang hari raya sekalian, silaturahim sangat penting untuk kita hubungi. Kata Nabi, orang nak luas rezeki dia, nak suruh panjang umur dia, falyasil rahimahu, hubungi silaturahim dia. Dan jangan lupa apabila kita selesai daripada sembahyang, daripada puasa ini, kita ada satu lagi puasa 6 hari Syawal. Jadi tentang puasa 6 ini saya akan hurai panjang dalam khutbah Jumaat nanti. Walau macam mana pun, untuk bagi orang wanita yang ada bersama kita dalam khutbah hari raya ini, saya beritahu bahawa kaedah orang wanita ini kadang-kadang dia tertinggal puasa di bulan Ramadan. Dia tertinggal puasa sebab keuzuran yang diberi oleh Allah Ta'ala, tak puasa gitu. Memang dilarang pun. Maka bagi orang kes macam ni, saya syorkan supaya puan, hajah, makcik sekalian yang ada kes ini, supaya dahulukan qada Ramadan. Kerana kita bimbang.
Dekat Syaban ramai soalan datang, ustaz macam mana saya ni? Tak sempat dan. Saya kata sebelah bulan mau buat apa? Tanya balik kita pun. Jadi dia macam-macam alasan lah, kerja lah. Jadi orang-orang yang dijangka bermasalah, maka tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah selesaikan qada dahulu baru puasa 6. Tapi kalau kita rasa kita yakin puasa 6 dulu boleh qada, tidak menjadi masalah. Kalau kita 6 dulu kemudian baru kita qada, tetapi yang terbaiknya tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita qada dahulu kemudian kita ikut puasa 6. Insya-Allah taala mudah-mudahan apa yang kita belajar, apa yang kita sebut ini ada manfaatnya kepada kita sekalian insya-Allah taala. Pada hari raya yang mulia ini sama-sama kita selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا وبين قلوب المسلمين وأصلح ذات بيننا وبينهم وانصرنا على عدونا وعدوهم يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل زمان ومكان. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداء الإسلام والمسلمين وانصرنا عليهم. اللهم عليك باليهود الصهيوني ومن والاهم في كل مكان. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والأسقام، من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام المعاصرة. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والرشوة وسوء المنحن في بلدنا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وزكاتنا وجميع حسناتنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami dapat hidup dalam Ramadan beberapa kali lagi yang banyak ya Allah. Waj'alna wa ahlina jami'an min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami semua, keluarga kami, bapa dan ibu kami, untuk nenek kami daripada orang-orang yang dimerdekakan daripada api neraka. Ya Allah, Engkau telah memberi janjian bahawa ada senarai orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka pada akhir bulan Ramadan, pada setiap malam bulan Ramadan. Maka jadikanlah kami dan keluarga kami orang-orang yang tersenarai daripada golongan yang dimerdekakan daripada mereka ya Allah. Allahumma ruddana ila dinika raddan jamila. Ya Allah, kembalikan kami dan keluarga kami semua ke jalan yang Engkau redai dengan segera ya Rabbal Alamin. Ya Allah, peliharalah kami, isteri kami, anak-anak kami dan cucu kami dan zuriat kami daripada bala bencana di akhir zaman ini, daripada berjana penyakit-penyakit zina, penyakit sosial, penyakit merempit dan semua penyakit mengganggu manusia, penyakit syirik dan penyakit kemungkaran ya Rabbal Alamin. Allahumma jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, jauhkanlah kami dan keluarga kami daripada semua kemungkaran yang zahir dan yang tersembunyi ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami orang-orang yang mendirikan sembahyang dan bertaubat kepada Engkau, kembali ke jalan Engkau redha ya Rabbal Alamin. Sekiranya Engkau tidak memberi keampunan kepada kami, tidak memberi keampunan kepada keluarga kami, maka di mana lagi tempat kami mengadu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami sungguhnya lemah pada hari ini dan pada mana-mana masa kami lemah ya Rabbal Alamin. Innana du'afa fuqara, kami lemah, kami fakir kepada keampunan Engkau ya Rabbal Alamin. Maka berikanlah keampunan kepada kami semua, peliharalah kami dan isteri kami, anak-anak kami daripada segala bala bencana, daripada segala maksiat, kemungkaran, bencana-bencana internet, bencana apa saja yang ada atas dunia ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, satukanlah hati pemimpin-pemimpin umat Islam, pemimpin negara ini, pemimpin negeri ini untuk melaksanakan syariat Engkau di atas muka bumi ini ya Rabbal Alamin.
Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada umat Islam di seluruh dunia ini ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.